Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cikgu Mariani binti Mansor daripada Sekolah Menengah SMK Pengalak Papar. Pada hari ini saya akan membentangkan inovasi saya yang bertajuk Easy Ruler, yang mana saya gunakan Easy Ruler ini di dalam subtopik penjelmaan di dalam topik penjelmaan subtopik putaran. Okay. Easy Ruler ni sebenarnya dia ada di dalamnya inovasi ini ada terlibat game based learning. Dia adalah satu aktiviti hands on lah, sebab aktiviti hands on ini mengikut David L. Horry dan Peter Rilero pada tahun 1994 telah menyatakan bahawa aktiviti hands on ini adalah sebagai learning by doing activities. Jadi mencari titik putaran dengan Easy Ruler adalah learning by doing activities. Jadi murid-murid akan melibatkan diri di dalam aktiviti hands-on dalam pembelajaran di mana mereka dapat menggunakan kesemua deria, terutamanya deria sentuhan yang membolehkan mereka mengalami pembelajaran yang lebih bermakna. Okey, tahap kesekitaran subtopik bagi tajuk putaran ini adalah subtopik ini sebenarnya adalah topik yang agak sukar bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran visual yang rendah, dan adalah topik yang paling mudahlah bagi pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran visual yang tinggi. Dan subtopik ini juga adalah subtopik yang sangat mengelirukan dan dia agak membosankanlah bagi sesetengah pelajar. Objektif umum inovasi ini adalah yang pertama untuk membantu meningkatkan pencapaian cemerlang dalam peperiksaan SPM. Inovasi khususnya adalah yang pertama menilai keberkesanan kaedah sedia ada dalam mencari titik putaran 90 darjah. Yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan. Yang ketiga, memberi peluang kepada murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang menggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman dengan lebih berkesan. Pernyataan masalah yang menyebabkan saya menggunakan Easy Ruler dalam mencari titik putaran ini adalah kerana pelajar-pelajar saya yang mempunyai vision yang tahap kemahiran vision yang merendah ini menganggap subtopik ini susah dan mengelirukan serta bosan untuk dipelajari. Yang kedua, mereka tidak faham maksud lawan arah jam dan ikut arah jam. Yang ketiga, mereka keliru dengan maksud pusat putaran dan tidak dapat membayangkan imej apabila diberi objek diputarkan pada pusat putaran yang diberi. Okay, pelaksanaan Easy Ruler di dalam kelas. Di dalam kelas saya membahagikan 16 orang pelajar saya yang mengalami masalah dalam mencari titik putaran ini kepada 4 kumpulan. Dan 4 kumpulan ini dibantu oleh guru muda dan setiap kumpulan ini terdiri daripada 4 orang termasuk guru muda 1 orang, jadi 5 orang lah. Guru muda itu menolong saya untuk membantu rakan-rakan mereka mencari pusat putaran dengan menggunakan Easy Ruler. Jadi setiap kumpulan diberikan packing begini. Di dalam packing ini sebenarnya adalah packing transformation dalam tajuk subtopik penjelmaan, tetapi dalam penjelmaan kan ada putaran. So Easy Ruler ini termasuk di dalam inilah. Jadi kita biasa belajar putaran, kita akan menggunakan Easy Ruler untuk mencari pusat putaran. Jadi di dalam set ini disediakan juga soalan. Contoh soalan yang ada dalam set ini adalah seperti ini contohnya. Jadi ini adalah putaran lah daripada objek sini pergi ke imej sini sebelum dia jadi besar. Jadi macam mana kita nak mencari pusat putaran itu, yang pertama sekali pelajar-pelajar kena tentukan di arah jam atau lawan arah jam. Jadi pelajar membuat anak panah lah seperti ini. Ini adalah ikut arah jam. Kemudian mereka kena cari titik yang sepadan. Contohnya saya cari titik di sini, kawannya adalah di sini setelah diputarkan. Jadi Easy Ruler ini dia mesti bucu dia. Kalau sini kita punya anak panah, bucu dia tidak boleh dekat dengan sini, dia mesti jauh. Jadi ini betul lah. Jadi bucu ini diletakkan di titik yang sepadan di sini sehingga jarak daripada sini ke sini, sehingga jarak daripada titik ini ke sini, ke bucu dan sini adalah sama. Mesti sama jarak ini ya. Mesti sama jarak ini. Okey, mereka kena cuba jayalah. Jadi kaedah ini adalah kaedah mereka tidak perlu mengira, mereka kena mencari bucu sehingga jarak bucu ke titik sepadan itu adalah sama. So, jadi ini adalah betul. Tapi sekiranya pelajar itu membuat anak panah ke begini, kemudian bucu dia letak begini,
Tapi dia letak dekat dengan anak panah, maka ini salah, tidak boleh. Jadi ini adalah salah, tidak boleh dipakai. Jadi pelajar-pelajar macam mana nak menggunakan easy ruler di dalam kelas? Senang saja, letakkan cari titik yang sepadan antara imej dan objek, kemudian halakan ke bucu di dalam soalan itu sehingga jarak dia adalah sama. Dan seterusnya, semasa proses mereka sudah faham tentang tajuk ini, jadi mereka akan dikuatkan lagi pemahaman mereka dengan aktiviti quiz. Saya lepas mereka faham tentang macam mana nak guna easy ruler dalam mencari titik pusaran, jadi untuk memahamkan mereka lagi, saya menyediakan soalan-soalan quiz dalam bentuk flashcard begini, dan setiap kad-kad ni ada markah. Contohnya saya bagi masa 20 minit dalam, kalau mereka boleh menjawab daripada kad merah 4 markah, biru 3 markah dan hijau 2 markah. Jadi warna-warna ini mengikut tahap susahnya soalan itulah. Jadi kalau mereka dalam masa 20 minit mereka menjawab daripada kad merah banyak, maka mereka akan mendapat markah yang tertinggi. Jadi markah-markah itu akan dikumpulkan di hujung kelas dan akan diberi bintang beginilah. Di champion board nama dia letakkan di depan kelas. Di akhir bulan nanti kita akan memberi piala begini lekat di sini. Itu adalah kumpulan yang menjadi pemenang, dan pada hujung bulan itu guru akan memberi hadiah berupa pen lah kepada kumpulan yang memenang itu 4 batang pen, termasuk guru jadi 5 batang. Okey, jadi ada ciri-ciri game ini, ada hadiah ganjaran kepada pelajar-pelajar yang faham tentang tajuk ini. Jadi pelajar-pelajar ini apabila mereka terlibat dengan permainan, dengan perbincangan di dalam kelas, mereka cuba untuk menjadi pemenang. Jadi mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk faham tajuk ini sebab mereka nak jadi pemenang. Okey, keunikan easy ruler adalah yang pertama sekali dia objektif pembelajarannya adalah mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran di SKP Matematik tingkatan 5 lah. Yang kedua, dia ada teori konstruktivisme kognitif, mana pengetahuan sedia ada yang mereka belajar di peringkat menengah rendah digunakan kembali di peringkat sekarang di menengah atas. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah teori konstruktivisme sosial juga terlibat, di mana pelajar-pelajar ini kan dibahagikan kepada kumpulan dan dibantu oleh guru muda dan dibantu juga oleh saya. Jadi mereka berbincang bersama-sama di dalam kumpulan, berinteraksi bersama kawan-kawan. Jadi pengajaran dan pembelajaran itu tidak berlaku secara sahaja dan mereka tidak bosan. Yang keempat, ada elemen permainan lah, seperti yang saya cakap tadi, mereka bermain dengan kuis. Okey. Seterusnya, kos penghasilan. Untuk kos penghasilan easy ruler sebenarnya tidak mahal. Saya hanya memerlukan kertas A4. Komputer ni saya guna komputer saya sendiri, dan kertas laminate ni saya belilah 40 sen sekeping, jadi 10 keping RM4. Jadi untuk setiap sekeping kertas laminate itu boleh menghasilkan dalam 10 keping ini boleh menghasilkan 40. Jadi kos dia semua adalah RM5. Jadi RM5 ini dapat menghasilkan 40 keping easy ruler, dan saya potong easy ruler itu kiranya dalam satu keping easy ruler kos dia dalam 13 sen lah. Dia tidaklah mahal, dan setiap pelajar saya memang berikan easy ruler lah kepada mereka. Okey. Untuk keberkesanan, untuk memastikan keberkesanan inovasi easy ruler di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam tajuk subtopik ini, saya juga telah melakukan ujian pra, di mana saya dapat ujian pra dan ujian pasca, dan saya dapati markahnya telah naiklah daripada ujian pra dengan agak drastik. Jadi saya rasakan yang kekeliruan mereka tentang mencari titik putaran dengan menggunakan easy ruler ini dapat diatasi dan dapat menjimatkan masa, dan mereka tidak rasa bosan, dan mereka rasa sebenarnya senang rupa-rupanya untuk mencari titik putaran. Tidak lagi perlu keliru dengan menggunakan kaedah lama lah, sebab kaedah lama ada setengah tu pelajar-pelajar kita tidak ingat cara menggunakannya, iaitu kaedah pembahagi dua sama serenjang. Pelajar lemah dan mereka tidak boleh ingat. Jadi guna easy ruler senang ingat. Dan daripada saya, sekian dahulu tentang tajuk easy ruler untuk pembentangan saya kali ini. Yang bagus itu datang, yang baik-baik dan yang bagus itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, manakala yang kurang baik itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.